Baik. Hakikat hidup beriman tu mana? Kita sampai ingatan Allah terhadap tipuan syaitan. Ke surat Surah 70. 70. 70. Takwalah nanti kita isi lah apa tajuk. Isi tajuk Tajuk apa? dia pakai ingatan Allah terhadap tipuan syaitan. 270. Di tajuk je asas kita. Ingatan Allah Ta'ala terhadap tipuan syaitan. Ya. Betul. Baik. Kita buka surat 270. Qala musannifun Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi kullal amin. Ingatan Allah Ta'ala terhadap tipuan syaitan. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ini surah Yasin ni. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa ana ibuduni hadza siratal mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Maksudnya wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan sebaliknya dikatakan kepada orang yang kafir, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang berdosa, daripada bercampur kaul dengan orang beriman. Itu ayat 59 lah. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang berdosa, daripada bercampur kaul dengan orang yang beriman. Okay? Ini suasana di pada masyarakat hari kiamat. Betul? Di mana akan dipisahkan antara orang beriman dengan orang tidak beriman. Berpisahlah kamu pada hari itu, pada hari ini, hai orang yang berdosa, daripada bercampur kaul dengan orang yang beriman. Alam ahad ilaikum ya bani Adam la ta'budu syaitan. Bukankah aku, kata Allah, telah perintahkan kamu wahai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan. Nampak? Alam ahad ilaikum ya bani Adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah perintahkan pada kamu wahai anak Adam, janganlah kamu sembah syaitan, kerana sembah syaitan itu musuh yang kamu yang paling nyata. Ini persoalannya bila Allah Ta'ala kata begini. Bila Allah Ta'ala berpesan begitu, bila Allah Ta'ala berkata begini, dia ada beberapa kemungkinan lah. Kemungkinan pertama, kita ketika ada Allah Ta'ala mengambil perjanjian dengan anak cucu Nabi Adam, dengan anak cucu Nabi Adam, maka dikeluarkan segala roh-roh anak Nabi Adam daripada tulang sulbi Nabi Adam. Betul? Jadi Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, segala roh Adam tu, bala syahidna, betul ya Allah, kami mengaku, kami mensaksikan. Jadi kat situlah antara sebablah kita ni sebenarnya dah ada lah perjanjian kita dengan Allah Ta'ala tu, bahawa kita tidak akan menyembah selain daripada Allah Ta'ala, dan kita tak menyembah syaitan pun. Satu lagi, Allah Ta'ala mendatangi para Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang tugasnya berdakwah, menyampaikan kepada umat masing-masing supaya menyembah Allah Ta'ala dan menghindari pada penyembahan kepada syaitan dan sebagainya. Dan ini juga merupakan salah satu contoh perjanjian, peringatan kepada Allah Ta'ala kepada anak Adam supaya jangan menyembah syaitan. Itu. Sampai itu memang adalah ditinggalkan para ulama. Para ulama ni pun memberikan pesan juga pada kita. Masalah zaman sekarang ni kadang orang tak nak dengar cakap ulama. Gitu. Dia suruh ulama mengaji lagi. Dia suruh ulama mengaji lagi kata. Dan dah terbalik. Kalau dulu ulama beri pesan pada orang jahil supaya orang jahil belajar.
Zaman sekarang orang jahil pesan pada ulama, dia suruh belajar diri. Dia suruh ulama belajar, sedangkan dia tak nak belajar. Itu masalah berat lah, masalah zaman sekarang ini. Baik. Jadi apa kata Allah Ta'ala? Wa a'buduni hadza siratal mustaqim. Dan sembahlah kamu akan aku. Kan ini merupakan jalan yang lurus. Allah Ta'ala perintahkan, taklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan semua syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai antara kamu. Setelah kamu mengetahui akibat mereka, maka tidaklah sepatutnya kamu berfikir dan hisab. Tidakkah sepatutnya kamu kena fikir dan hisab? Macam tu. Nampak? Itu maknanya Allah Ta'ala pesan pada kita. Dan ini cuma salah satu contoh Al-Quran ni. Maknanya Allah Ta'ala pesan pada kita, pada umat dan Nabi Muhammad tadi, supaya sebab Allah Ta'ala jangan sembah syaitan. Jadi kalau kita baca Quran, kita jumpa lah ayat ni. Kalau tak baca Quran, memang tak jumpa lah. Memang tak jumpa, susah nak jumpa kan dia. Apalagi kalau memang dia ni tak tahu ngaji, nak baca Quran pun tak kerti. Tapi zaman sekarang ni pun dah banyak terjemahan dijual di pasaran. Kalau kita katakan, aku tak tahu apa-apa lah tentang Islam ni, susah lah nak terima lah zaman sekarang ni, sebab banyak buku di pasaran berkenaan Islam. Quran pun banyak dah, Quran yang ada terjemahan. Kalau kau tak kerti baca Quran pun, terjemahan pun kau boleh baca kan. Takkan kau tak boleh baca terjemahan. Terjemahan pun ada yang bahasa Inggeris, terjemahan pun ada yang bahasa Cina pun ada, bahasa Melayu. Banyak dah cetakan bahasa India pun ada, terjemahan dalam bahasa India ada, tak? Tapi jarang jumpa lah itu. Biasanya terjemahan bahasa India untuk golongan-golongan mu'allaf. Golongan mu'allaf itu juga terjemahan bahasa Cina ni untuk mu'allaf. Macam kita ni memang tak baca lah terjemahan bahasa Cina, kita baca terjemahan bahasa Melayu je. Betul? Itu pun kan orang tak nak baca. Banyak alasan. Okey, syaitan jugalah yang dia nak jadikan sebagai panduan dalam kehidupannya gitu. Baik. Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran, inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwwa. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'in. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Inna syaitan lakum adu fattakhidhuhu aduwwa. Maka jadikan dia sebagai musuh yang mesti dijauhi daripada tipu dayanya. Innama yad'u hizbahu. Sesungguhnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi daripada penduduk neraka. Hizbahu yakunu min ashabis sa'in. Nampak? Ini syaitan ni dia. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi diseru dengan berbagai seruan, betul? Ada seruan Yahudi, seruan Nasrani, kan? Syaitan pun menyeru juga Muhammad, ya Muhammad berhentilah, ya Muhammad berhentilah. Kan dalam perjalanan Isra' Mi'raj tu, ya Muhammad berhentilah. Tapi Nabi SAW tidak mempedulikan seruan tadi. Selepas itu Nabi pun tanyalah Jibril, ya Jibril, apakah maksud dengan seruan tadi? Itulah seruan iblis, syaitan. Kalau kau jawab seruannya, tentu banyaklah kalau mak kau tu yang mengikut langkah syaitan, mengikut langkah syaitan. Walaupun Nabi tak jawab seruan tadi, tapi tetap dengan ramai di kalangan umat dia yang tidak solat, tidak puasa ni. Dan nak puasa ni tak tahu macam mana ni. Nak puasa ni, tengoklah ni. Ramai juga kadang-kadang orang Islam pun tak puasa. Tak puasa tu buat repot lah. Dia tahu kita akan bawa lah ben jenazah tu. Tangkap, buat ben jenazah tu, boleh masuk dalam ben jenazah. Tak puasa pun dikira macam menghina Islam lah gitu. Maksud aku menghina Islam tu. Dia tak puasa.
Apalagi kalau dia makan di terang-terang depan rumah, lagi pula. Lagi pula nampak jelas lah menghina Islam tu. Dalam kau tak nak puasa, baik kalau kau makanlah ke rumah ke apa ke, keseluruhan itu tak ada orang nampak. Walaupun orang tak nampak, tapi sekurang-kurangnya daripada orang ramai tak nak nampak kau tu tengah tak puasa. Tukar nama Ustaz. Tukar nama, Ahmad jadi Acong, kan? Ahmad jadi Maniam, betul? Razak jadi Maniam. Banyak tukar nama. Orang dia nak tengok IC tengok IC Ahmad bin Abu kan. Dia muka-muka dia tu rupan gambar-gambar apa India sikit. Jadi dia nyamak lah jadi India. Dia nak buang kan. Dia nyamak. Baik. Orang mukmin tak dapat diperintah oleh iblis dan syaitan. Orang mukmin, mana orang beriman, tidak dapat diperintah oleh iblis dan syaitan. Allah Ta'ala sebut Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Maksudnya, bila kamu nak membaca Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, maka mintalah kamu berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang kejam. Setiap kali kita nak baca Quran, bacalah Bismillah. Ataupun apa saja perbuatan yang baiklah. Kalau kebaik ini kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Hatta kalau kita nak sembelih binatang pun, binatang yang boleh sembelih yang halal dimakan kan, you kena baca Bismillah dengan nama Allah Ta'ala. Nak melakukan persetubuhan dengan isteri pun kena ada baca juga. Dan juga minta berlindung kepada syaitan. Nak masuk tandas pun kan ada berlindung kepada syaitan. Jadi apa saja perbuatan, sama ada kita baca Bismillah ataupun minta berlindung daripada syaitan. Innahu laisa lahu sultan. Sesungguhnya syaitan tu dia tiada kekuasaan terhadap diri kamu. Nampak? Dia tidak ada kekuasaan ala lazina amanu, kata orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ke atas Allah Ta'ala lah kamu naklah berserah diri. Innama sultanuhu ala lazina tawallaw. Sesungguhnya pengaruh syaitan tu hanyalah pada orang yang menjadikan dia pemimpin mereka. Innama sultanuhu ala lazina tawallawnahu wallazina hum bihi musyrikun, dan orang yang dengan sebab hasutannya melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Inilah jadi dia dapat menguasai lah. Dakwah sembah dia memang dia seronok. Seronok dia suka lah kalau sembah dia. Tak? Ada di kalangan manusia ini memang bertuhankan kepada syaitan. Apa juga nak syaitan tu ikutlah. Akhirnya mati dan kadang tidak beriman. Kan tidak. Ini bahaya syaitan tu. Syaitan tu jadi dia banyaklah dia punya perangkap-perangkap tu. Syaitan banyak perangkap dia. Mata perangkap juga, maknanya mata ni perangkap. Telinga pun perangkap, mulut pun perangkap syaitan juga. Kaki pun perangkap pun jadi perangkap syaitan juga. Tu yang lebih ingat lah. Kemaluan, kemaluan yang mengajak pada berzina, itu pun salah satu daripada senjata syaitan juga. Angkat dia. Innal ladzina attaqaw idza massahum ta'ibatun minasyaitan tazakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa apabila mereka disentuh oleh sesuatu ibasan, hasutan daripada syaitan, mereka ingat kepada ada Allah Ta'ala. Maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Jalannya benar. Seperti yang ilmu tadi, ilmu yang kuat dan mantap. Orang yang boleh kuat dan mantap susahlah. Susah dipengaruhi oleh syaitan. Mana syaitan tunduk kepada dia, tak bani.
Ini manusia tunduk pada syaitan, kembali pula. Sepatutnya syaitan kena tunduk pada kita. Sebagaimana contohnya siapa tu? Sayyidina apa tu? Senoma. Kan Senoma kan? Syaitan takut dengan dia. Dia nampak syaitan nampak dia lari takut dengan Senoma. Kerana Senoma ni seorang tegas. Tegas dari syaitan lagi. Baik. Kemudian menyeleweng daripada petunjuk Allah Ta'ala akan dapat memperkuatkan mereka syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman tubayyit lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum lasuddunahum an sabil wa yasabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sa qarin." Walayan fa'akumul yawma izzalamtum annakum fil azabi musyrikun. Maksudnya, dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkan. Lalu jadilah syaitan temannya tidak renggang, tidak renggang daripadanya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu tetap menghadang mereka daripada jalan benar, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka orang yang mendapat hidayah petunjuk Allah Ta'ala. Sehingga apabila dia yang terjerumus dalam kesesatan itu datang kepada kami pada hari kiamat, berkatalah dia kepada syaitannya, alangkah baiknya kalau dunia dahulu ada sekatan yang memisahkan antaraku denganmu sejauh timur dan barat, kerana engkau adalah sejahat-jahat teman. Ini ucapan orang ini di padang mahsyar, so. Masing-masing nak berlepas daripada syaitan. Kat dunia dia terpengaruh dengan syaitan. Akhirat bila nampak api neraka, masing-masing cuba berlepas diri. Syaitan pula akan berlepas diri pada orang yang ikut dia. Aku tak tanggungjawab dia. Aku tak tanggungjawab. Masuklah kamu dalam neraka. Yang kau ikut cakap aku, kenapa? Kau yang bodoh dia. Kamu yang bangang. Itu ucapan syaitan pada pengikut-pengikutnya yang masuk neraka, yang terdiri pada anak Adam. Baik. Jadi berkata dia kepada syaitan, mana orang-orang yang confirm neraka ni, alangkah baiknya kalau di dunia dahulu ada sekatan yang memisahkan antaraku denganmu sejauh timur dan barat, kerana engkau adalah sejahat-jahat teman. Lalu dikatakan pada mereka, pada hari ini setelah nyata bahawa kamu telah menghidayah diri kamu sendiri, maka apa yang kamu cita-citakan itu tidak sekali akan memberi faedah padamu, kerana sesungguhnya kamu dan teman-teman kamu itu tetap menderita bersama-sama dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. So tak boleh dah lepas diri dah. Yang kamu pergi ikut dekat dia tu, apa ikut dekat syaitan. Yang ini terpengaruh syaitan, masuklah dalam Allah Ta'ala, berkawan dengan syaitan dalam neraka. Syaitan cuba melepaskan diri dalam neraka. Aku tak tanggungjawab apa-apa. Yang kau pergi ikut aku, kenapa? Dan kamu lah yang bodoh dia. Syaitan dia capai dia lah pada orang-orang dia yang mengikut dia lah itu. Sifat dia. Dia cuba mengelak. Kita kalau boleh janganlah mengelakkan itu. Kena tanggungjawab lah. Tanggungjawab pun tak syaitan tak nak tanggungjawab. Baik, kemudian istahwaza alaihim syaitan fa'ansahum zikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan mereka lupa mengerti ajaran dan amaran Allah Ta'ala. Mereka itulah kuat syaitan, hizbus syaitan. Hizbu ni kuatlah kumpulan syaitan. Ketahuilah bahawa
puak syaitan itu sebenarnya orang yang rugi. Sebenarnya orang yang rugi. Puak mana kumpulan syaitan, nah ikut syaitan ni. Ada tu. Okay? Syaitan untuk orang beriman, dia memang kuat dah cuba untuk mengaruhi. Kalau orang kafir, syaitan dia buat tak tahu sangat. Memang sebab dia kata apa? Orang kafir ni memang kompon neraka. Jadi dia kuranglah kata syaitan ni. Kuranglah kata bekerja keras untuk orang kata mempengaruhi orang-orang yang kafir sebab mereka kompon neraka. Yang syaitan bekerja keras ni ialah orang-orang yang beriman ni. Orang-orang yang taat kepada Allah. Itulah dia punya pekerjaan dia, yang tugas dia dan yang kerja kerasnya dia kena buat. Itu. Orang beriman itu macam-macam tingkatan kan. Dan kena pula imam pula. Imam bila dia kata pada bila kau tak payah azan dah, dia kata suara tak serap. Dia kata ke imam, dia bisik ke imam, tak payah jadi imam kan. Tak ada orang nak ikut dia. Orang belakang semua tak suka imam ni. Dia syaitan dia lah. Kan? Itu. Time mengaji tu juga. Kau tak payah mengaji lah. Kan? Kau dah ahli, kau pun nak ngaji. Syaitan juga. Tentang nak keluar dari rumah, dia siap ambush. Keluar rumah, dia siap ambush. Kan? Itu. Dia kadang-kadang dah siap nak pergi ngaji dan tiba-tiba tak ada ngaji lah. Tak ada ngaji lah. Ketiga, kalau time nak bersedekah, tak payah sedekah lah sebenarnya. Bukannya kau dapat apa-apa pun, nama pun tak ada. Kau dapat nama pun kalau kau sedekah. Tak payah sedekah kata. Nanti harta kau berkurangan. Syaitan ni je. Itu. Apa saja benda baik yang nak dibuat oleh iman, memang ada dia kata. Nak goda kan, nak goda, ganggu dan sebagainya. Jadi orang yang kuat iman kepada Allah Ta'ala, dia tak peduli akan syaitan ini. Tetap juga melangkah ke tempat-tempat yang baik ada. Jadi ini yang tak kuat iman itu tu. Nak melangkah ya kan, nak keluar rumah tak jadi lah. Tak jadi lah. Sebab macam nak hujan kan. Nak hujan, orang pun tak jadi kan. Macam tu. Sedangkan payung ada, kereta mahal kan. Kereta bukannya murah. Naik kereta lah, pergilah. Kereta canggih. Tak, kau jangan bawa kereta pergi surau. Kan itu orang bising je kau. Saya bawa pergi surau kereta tu. Itu orang bising, mahal kereta banyak. Ya ada lah. Memang syaitan dia punya pengaruh macam-macam. Dia macam-macam punya perangkap dia. Perangkap dia, kan, dia punya strategi dia terlampau banyak lah. Itu yang kadang-kadang tu banyak buat baik, tiba-tiba tak jadi buat baik. Sebab gangguan daripada syaitan. Baik, seterusnya orang kafir dipengaruhi syaitan. Dan untuk orang kafir pula, memang syaitan tak perlu nak kerja keras. Betul? Tak perlu kerja keras. Cuma nak lebih untuk menyesatkan lagi lah. Dia dah kafir dah. Okey, sesat sikit. Jadi syaitan masuk untuk lebih sesat lagi. Ni kurang sesat ni kan. Maka ketua syaitan kata, kesesatkan lagi. Kuatkan sekali lagi. Gitu. Itu juga kalau orang berumah tangga, syaitan dia akan cuba sedaya untuk menceraikan rumah tangga orang tu, misahkan suami isteri kan gitu. Kalau ada pergaduhan rumah tangga, kau lawan lah gitu. Kan? Kau lawan lah. Kau isteri kau dah cabar kau, sosialisasi kau, apalagi cerai lah. Isteri kau dah cabar banyak kali kan, so cerai kau kan. Kau cerai dia kan, apa lagi cerai lah. Syaitan lagi tu. Tu dia punya dia. Yang sini pula, takkan kau gaji besar, pangkat besar, dan kau pejabat tu, kau bos, takkan kau suami kau tak lawan.
bos, gaji besar, suami kau gaji kecil. Kau lagi kan? Kau belasah lah suami kau. Itu syaitan kerja tu. Dia ada cara kan? Ada cara dia. Untuk supaya dia nak memperak-perandakan manusia, anak Adam ni. Tak boleh cara A, dia akan guna cara B. Tak boleh cara B, cara C, B. Gitu. Dia dah minta izin kan? Ha? Dia dah minta izin kalau tak ada. Itu. Dia nak jauh. Firman Allah Ta'ala Al-Quran, alam taro anna asanna syayatin al-kafirina ta'udzuhum azza. Ta'udzuhum azza. Tidakkah kau ketahui wahai Muhammad bahawa kami telah menghantarkan syaitan-syaitan kepada orang kafir untuk menggalakkan mereka mengerjakan perbuatan kufur dan maksiat dengan bersungguh-sungguh. Mental boleh kan? Macam tu. Pernah tengok tak cerita apa tu? Cerita Nabi tu lah. Cerita Nabi yang alam bunian kan? Alam dia. Kan si Bonggol kan? Apa nama cerita tu? Bongkok. Baru minyak. Sumpah orang minyak kan? Sumpah orang minyak. Nampak? Kan dia dah bersumpah, dia dah berjanji dengan kata Raja Bunian tu. Dia berjanji dia tak akan membunuh orang. Tapi dia langgar janji itu, dia bunuh orang. Bila dia bunuh orang, iaitu Raja Bunian tu jadikan dia tu halusinasi kan. Halusinasi mana orang tak nampak dia. Orang tak nampak dia. Dia pun yalah, dah tak nampak kan. Jadi dia dah pergi ke alam lain lah. Jadi dia nak kembali semula ke alam yang nyata. Itu yang dia berjumpa dengan syaitan tu. Dia jumpa dengan syaitan. Syaitan kata, aku boleh bantu kau. Aku boleh tolong kau untuk kembali ke alam nyata semula, supaya kau dapat dilihat orang. Sekarang ni kau tak dapat dilihat oleh orang. Sebab dia bunuh orang ni, dia langgar perjanjian dia tu kan. Macam tu dengan Raja Bunian tu lah. Jadi dia jadi halusinasi lah, setelah kata kan. Mana orang tak nampak. Jadi yang dia nampak syaitan. Syaitan kata, aku boleh bantu kau. Dengan syarat apa dia? Kena perkosa kan? Perkosa anak gadis kan? Gitu. Berapa jumlah dia tu? Satu orang. Tahu banyak. Adalah perjanjian dia tadi. Itulah syaitan punya kerja. Sama ada cerita itu betul tidak, itu wallahualam lah. Tapi nak tunjuk kepada kita bahawa syaitan punya kerja lah. Dia goreng tu, dia bongak tu kan itu. Ada dia. Mana demi untuk dia nak kembali ke alam nyata, dia kena buat benda haram. Betul? Dia kena buat benda haram, berzina, memperkosa anak gadis orang kampung dan sebagainya, supaya dia dapat kembali ke alam yang nyata. Akhirnya dia kembali ke alam nyata tak? Tak dapat kan? Lagi ditangkap oleh Raja Bunian tu. Datang Raja Bunian tu, dia tangkap dia, masukkan dalam botol ke silap saya. Masuk dalam botol kan, akhirnya ke orang minyak tu lah. Ditangkap dan masukkan dalam botol. Dan akhirnya Raja Bunian kata, sekarang ni negara ini telah beraman, tidak ada lagi gangguan daripada orang minyak. Okey? Sama ada betul cerita itu tidak, wallahualam lah. Itu Pilabi punya idea lah. Idea dia. Lagipun memang tak boleh lah manusia biasa menikah dengan orang Bunian. Sebab kita ni kan dia kata, Bunian kata, mana boleh ikan hidup atas darat. Sebab ikan di air. Itulah dia buat kiasan dia lah. Manusia tidak boleh berkahwin dengan orang Bunian itu. Seterusnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran lagi, kama sri syaitan izqala insani akfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbul alamin.
Sikap kaum munafik dengan kaum Yahudi itu samalah seperti sikap syaitan. Ketika dia berkata kepada manusia, berlaku kufurlah kau. Setelah orang itu berlaku kufur dan tetap terkena azab, berkatalah syaitan kepadanya, sesungguhnya aku berlepas diri. Nampak? Qala inni bari'um minka, sesungguhnya aku berlepas diri pada kamu, kerana sebenarnya aku takut kepada Tuhan. Nampak? Sebenarnya dia pun takut pada Allah. Tapi sikap dia tadi yang keras, suka membantah dan sebagainya. Walaupun dia kata dia takut pada Allah, tapi dia lawan kepada Allah Ta'ala. Syaitan dia kan. Allah Ta'ala suruh sujud kepada Nabi Adam, tapi tak nak sujud. Mungkin dia lah, bila dia sujud kepada Nabi Adam tu, mungkin dia rasa diri dia rendah lah. Dia rasa diri rendah. Ini berbahaya juga kan. Orang yang merasa diri dia tinggi, bila keadaan macam tu dia jadi rendah, jadi dia tak puas hati lah. Syaitan tu dia tak puas hati lah. Adam tu lagi hebat daripada dia, sebab dia jadikan api. Halaqtani min nar wa halaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api, dia jadi daripada tanah. Mana mulia tanah daripada api, kata dia. Ingat dia lebih mulia daripada Nabi Adam. Nanti dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Sujud itu pun sujud hanya penghormatan saja, bukan macam sujud solat tu. Menundukkan kepala sedikit kan, sebagai penghormatan kepada Nabi Adam. Dia tak nak. Sikap dia lah, sikap keras hati kan dia. Tapi dia declare dalam ayat Quran, dia kata, inni akhafullah rabbul alamin. Sebenarnya aku takut kepada Tuhan sedang. Dia sendiri declare dia takut kepada Allah. Tapi kenapa dia lawan? Ada persoalan kan? Kenapa dia bantah? Kenapa dia lawan Allah Ta'ala? Kenapa dia tak nak sujud kepada Nabi Adam itu? Sedangkan dia sendiri mengaku dia takut kepada Allah Ta'ala. Kan? Tak tahulah kalau dia takut tu hanya sekadar dia cakap mulut saja, dia takut kepada Allah. Tapi hakikatnya dia tak takut kepada Allah Ta'ala. Kalau dia takut kepada Allah Ta'ala, takkan dia buat macam tu kan? Gitu. Takkan dia melawan tentang Allah Ta'ala. Takut nanti hanya di mulut saja dia takut pada Allah. Hakikatnya tak takut pada Allah. Kebanyakan Malaysia macam juga lah. Banyak kalau Malaysia mengaku dia takut kepada Allah, tapi hakikatnya tak takut pada Allah. Katanya bantah lah. Bantah perintah Allah Ta'ala, tak nak ikut perintah Allah Ta'ala dan sebagainya. Belum sampai seru lah, kata. Tak sampai seruan lagi, kata ni aku tak nak buat, tak nak solat ni. Ini yang bahaya tu. Takut nanti bila cakap macam itu tiba-tiba Malaikat maut pun datang. Terus tadinya dah meninggal. Innalillahi. Baik. Kemudian hal yang wajib dalam Quran. Okay. Inna minna salihuna wa minna duna zalik. Wa minna duna zalik. Kunna tara'iqa fidala. Kunna tara'iqa fidala. Dan bahawa sesungguhnya memang maklum ada antara kita golongan yang baik keadaannya, dan ada antara kita yang lain padanya itu. Kita masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlainan. Okay? Wa anna minna salihun wa minna duna zalik. Mana sebahagian daripada manusia ini ada yang soleh, ada yang baik, ada pula yang tidak baik. Okay? Dan banyak sebenarnya tidak baik lah daripada orang yang baik. Kunna tara'iqa fidala. Kita masing-masing adalah menurut cara dan jalan yang berlainan. Jin juga ditaklifkan sebagaimana manusia. Ya ma'syaril jinni wal insi, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza. Qalu syahidna 'ala anfusina wa gharratuhum al-hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim innahum kanu kafirin.
Ya ma'syaril jinni wal insi, wahai sekalian jin dan juga manusia, gitu. Wahai sekalian jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun, bukankah telah datang kepada kamu itu Rasul-Rasul yang terdiri pada diri kamu sendiri, golongan kamu sendiri, yang kusuna alaikum ayati, yang mana mereka itu beri peringatan tentang ayat Allah Ta'ala. Wa yunzirunakum liqa, dan beri peringatan pada hari pertemuan ini, itu hari kiamat. Mereka menjawab, kami menjadi saksi. Qalu syahidina ala anfusina, kami jadi saksi di atas diri kami sendiri. Wa gharatuhumul hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Wa syahidu ala anfusihim, dan mereka jadi saksi di atas diri mereka sendiri, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang kafir. Orang yang kafir maknanya orang yang tak ikutlah perintah para nabi dan para rasul. Jadi dalam ayat ini memang jelas disebut kata jin wal ins. Sekalian jin dan juga manusia. Di akhirat besok ada pendapat menyatakan bahawa kalau di dunia ini jin tak nampak kita, kita nampak jin nampak kita tak nampak jin. Akhirat besok terbalik pula. Akhirat besok terbalik. Kita pula nampak jin tak nampak kita pula. Yang ada kaulah pendapat macam itu. Jadi besok akhirnya besok kita nampak lah jin tu macam mana hubungan. Okay? Akhirnya ni kat dunia ni mereka nampak kita. Dia ada mana-mana ada kan. Ada kat tiang tu, ada kat dinding tu, ada kat tikap tu, tengok gitu kan gitu. Malaikat ni tu juga ada juga. Makhluk gaib kan. Dan dia berada di mana-mana kan. Kat rumah kita, rumah-rumah. Kadang-kadang kita duduk seorang kan, tidur seorang, kena ada jin tindih. Betul tak? Jin tindih kita, pasal tak? Pasal tak? Kita tidur seorang rumah kan, berat jangan punya nak angkat badan tak boleh, nak apa, tangan tak boleh, kaki tak boleh, semua dihimpak kita. Kita mungkin Allah. Akhirnya lepaskan kita betul. Lepas siapa tak pernah dihimpak jin? Ada tak pernah? Semua pernah kan? Kawan-kawan ada lah begitu. Imam tak pernah? Imam makam tinggi kan? Makam tinggi tak pernah dihimpak jin. Saya dulu pernah lalukan dihimpak jin. Dekat pondok bukan ngaji kat pondok, bukan nak himpak jin. Kita duduk dalam pondok seorang kan, tidur seorang. Pondok kecil kan. Kalau ngaji kat hutang tu dia sistem pondok satu-satu pondok kan. Dalam pondok tu kita kadang seorang, kadang dua orang. Dia tengoklah kalau pondok besar, dua orang lah. Kalau pondok kecil, ngangkap seorang hampir. Itu. Tu ada masa-masa kan. Tengah-tengah tidur, siang hari tidur tu. Kan sebelum kita sebelum kita semayang zuhur, biasanya kata kita tidur ke rumah. Tidur ke rumah kan. Ada masa kan kita tidur jin nimpak kita. Nimpak kita kan. Tak tahu lah jin baik ke jin tak baik, kita tahu lah. Agak-agak jin baik lah nimpak, bukan jin tak baik. Itu. Kadang tidur kat surau pun kan ada juga. Surau lama juga. Pondok tu ada surau lama, ada surau baru. Biasa kan impak ni boleh tidur kat surau lama, gada dia pun tu. Impak badan kita. Kita nak bergerak pun susah nak buat. Kita panggil Allah Akbar, lama-lama dia lepaskan. Gitu. Memang tak pernah. Yang ada rumah dan impak. Rumah impak dia. Jin impak dia. Okey. Allah. Sikit habis lah. Habis kan? Habis. Wallah a'lam bishawab. Cukup sekadar tu lah perbincangan kita. Ada soalan? Macam kita sahabat jin Islam lah. Boleh ke kata? Bersahabat dengan jin Islam lah. sebaik-baiknya tak payahlah bersahabat dengan jin. Betul tak?
Jin ni kalau kita sahabat dia lagi sombong sikit. Dia act lah sombong. Tengok Malaysia pun. Jadi kita sahabat dia je. Takut nanti kita dipergunakan lah gitu. Okay? Pasal apa dulu memang ada dia menuntut je lah kan. Sahabat haji tu. Tapi dia datang dia punya apa tu. 3 kali dia datang. Pertama tu masa saya shoot lah kaki ni. Dia datang jauh kaki tu dia pakai sorban hijau. Sorban hijau bagi ayat lah. Bagi ayat lepas tu saya ulang ayat tu. Lepas saya pun terkejut terlupa ayat tu. Lupa ya. Lupa. Ayat terasa ke pergi? Allah Umar pakai Ali bujur dia. Tu dia ingat. Oh. Alami lazim. Dah pergi dekat Sarawak masih lagi dia apa tu? Macam dia orang yang sama lah. Jumpa tu. Dia pakai sepuk jubah pakai sorban hijau kan. Dia datang dekat apa kaki. Malam tu saya memang berasing lah dia orang pergi tu. Dia berasing jauh pada kawan-kawan. Ada datang yang tu bagi ayat dia lah. Masuk ketua diri kita ni. Yang ketiga tu mereka apa tu dia tidur apa ni dekat tepi sungai je tu. Apa tu malam tu mimpi lah. Besok kita nak pindah lah pukul 5 pagi tu apa tu. Kali malam tu mimpi tu kita dia ambil batu dia kata buat nibung tu. Potong dia pegang tinggi ni. Sampai cungkir tu ada batu tu kata dia. Itu juga batu lah. Memang untuk jaga diri kamu kata dia. Tapi bagi besok tu saya pindah dah berhenti jalan dia. Setengah jam bagi tahu kawan semalam tadi saya mimpi ni. Dia lepas batu tu. Oh saya tak beritahu boleh pergi Sabah pukul 5 pun dia tanya. Kan aku ada cungkir tengah-tengah tu. Itu dia orang Sarawak je. Dia campur dengan ibadah apa kan. Okey lah kata dia. Itu buat azimat kalau kita bawa batu kata. Kalau sepak kaki kita macam mana. Dulu gini pun macam tu lah kata dia. Tapi yang datang orang yang sama lah. Oh yang sama? Jin yang sama lah? Dia pakai jubah tu. Itu tunjuk foto macam tu. Itu apa je saya pun tak ada boleh lah. Dia tinggal. Yalah. Lepas tu kena amal lah. Macam malam-malam Jumaat kan. Kita gasak ada kemayan ni kan. Oh asal kemayan pula. Sekarang pakai api rokok tu. Kan orang risau lah. Kita dalam hutan kan. Risau lah kan. Buat bau kemayan ni. Itulah payah nak cakap lah kenaan dengan kawan dengan jin kan. Payah nak cakap lah. Takut nanti jin tu dia sombong. Salah satu sebabnya bila dia jadi sombong sebab kita berkawan dengan dia. Dia anggap dia tinggi, lebih tinggi pada kita lah. Macam tu. Dia tengok manusia pun minta bantuan pada aku lah. Dia sombong kat situ. Okay. Kalau zaman dulu pun biasa lah menggunakan jin untuk dia kata istilah saka tu. Istilah saka dia berkawan dengan jin tu tujuannya contohnya antara untuk menjaga tanaman kan, ataupun nak menebang hutan, nak mengangkat kayu balak. Sebab kalau setakat tenaga biasa memang tak boleh nak angkat kayu balak tu nak buang. Jadi gunakan jin tu kuatlah dia badannya tu, boleh nak angkat kata 10 kilo kayu balak pun dia boleh angkat dengan pertolongan daripada jin tadi. Masalahnya dia macam ada perjanjian lah. Perjanjian dengan jin tu dia adalah makanan dia. Bila kita berkawan dengan dia, kita kena sediakanlah makanan dia tu. Apa makanan dia? Kadang dia minta darah, minta setik darah lah. Dia punya makanan dia kenalah sediakan benda tu. Takkan dia tak nak buat kerja lah. Masalahnya bila kita dah orang yang berlejit tu dia dah meninggal kan, dia dah jadi saka meninggal. Dia jadi saka, dia akan pergi pada anak cucu orang tu pula. Dia akan berpindahkan anak cucu orang tu, diganggu orang cucu tu. Kan? Sedangkan anak cucu dia tak nak boleh jin tu. Tapi jin tu kata dia macam ada perjanjian dengan tok moyang dulu. Dia kena berpindah ke anak cucu orang tu. Ada perjanjian keluarga dia lah. Ya. Benda sakor ni semua daripada dia.
Yalah, satu tu perjanjian lah. Orang tua-tua dahulu lah. Perjanjian orang tua-tua dahulu. Itu sebabnya kadang-kadang kita tengok ada orang tua-tua yang lambat meninggal dunia. Kan? Badan dah kurus, jengking apa semua, cekung, tapi tak mati-mati. Tak mati-mati. Kita pun boleh kan umur dahulu 100 tahun, 100 lebih, tapi masih lagi tak meninggal. Jadi macam ada satu benda lah gitu. Tetapi tak boleh kita nak terus sangka, tak boleh lah gitu. Tapi dibimbangi ya. Adanya sangka lah. Yang susah lah sangka kita nak pergi daripada orang tu. Banyak kes-kes macam tu lah. Bila dia nak mati, orang tu dia pindah ke anak cucu orang tu lah. Dia pasal apa nak seberang Dia ganggu. Indonesia nak datang sini tu. Ha. Laut kan, Ha. Selat Melaka kan bergelora. Ha. Tapi dia boleh lepas ke sini. Memanglah. Jika tempatnya di laut. Dan sebelum ada anak Adam ini, sebelum bumi ini dihuni oleh anak Adam. Kan sebelum tu dulu dah ada dah kaum jin di bumi ini. Mereka ni memang suka bergaduh. Kaum jin suka bergaduh, berbalas sama dia. Aja tu. Macam manusia juga lah. Aja tu. Tu bila anak Adam dah ada, golongan jin ni semua berpindah ke hutan, berpindah ke laut, berpindah ke gua, tempat-tempat yang sunyi kecil-kecil atau tempat bertendang. Tu yang kita kata jin bertendang tu. Tempat sunyi itu memang tempat jin lah. Kalau tuan pergi masuk ke hutan pun kadang-kadang ada lah. Tuan berjumpa lah dengan seseorang kan, yang kadang bila kita tegur dia tak jawab. Jumpa dalam hutan tengah malam, tertegur dia tak jawab. Siapa tu? Siapa tu? Salam pun buat diri. Ada je, tapi dah lalu bagi kita tengah hutan, kita pula seorang macam tu. Biasanya jin lah. Golongan jin memang tempat dia. Hutan pun tempat dia. Yang kita pergi gaji pergi masuk hutan tu bahaya. Tak? Yang jumpa benda tu memang tempat dia. Kalau nak masuk tempat dia memang jumpa. Jangan sekali pun lah. Ya. Dia hanya kacau-kacau macam tu je. Dia tak bunuh kita, dia tak bunuh. Dia tak cekik kita, tapi dia kacau. Kalau kita duduk seorang hutan, dia kacau. Kalau kemah kita, dia goyang-goyang lah kemah kita tu. Dia kacau-kacau macam tu lah. Memang jin lah tu. Dia ganggu lah. Kadang bunyi pelik kan. Bayi menangis ke hutan kan. Itu dia tu. Dia ganggu kita. Di Sabah Ustaz. Di Sabah banyak. Pakcik ada sekali tu masuk bukan operasi menembak. Kat Kota Belud. Jadi duduk satu kemah rumah lah dengan kawan. Kawan datang. Kata tuan jangan tidur sana. Tuan tidur dengan kami. Di sana tadi. Pukul 2 malam lagi pakai fender. Terganggu. Kopro. Apa kena? Ya. Itu pun tu. Pakcik dia minum tidur bilik kita. Sampai pagi. Tapi di Sabah memang Ustaz. Ya. Di Sabah memang pasal orang situ dia banyak amalkan ilmu sihir kan. Hitam. Memang ilmu hitam. Tu ada ganggu kacau. Macam budak pergi, kadang ada budak suka banyak gunung kan. Kadang dia kadang-kadang dia diganggu. Ada sesat jalan pada. Dia histeria. Ya, diganggu ni sesat jalan. Kadang kita lalu jalan yang sama berulang kali. Jalan keluar tak jumpa. Tak jumpa jalan keluar. Boleh jalan tu boleh pusing-pusing. Itu dia punya kerja lah tu. Dia punya kerja lah. Dia ganggu kita lah. Dia tak cekik kita, tak bunuh. Tapi dia ganggu lah kita. Dia takut-takut. Takut-takut kita. Cik ni je. Okey, habis. A'udzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wa
وسعنا فتح عليم وعلنا قلوبنا بنور معرفتك وطهر والطالبين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih. Ya, sama-sama.